Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya akan bincangkan satu tajuk, iaitu tinjauan literatur tentang kepentingan tinjauan literatur. Um, ini adalah pertamanya saya tunjukkanlah di sini. Ini adalah blog saya yang saya sediakan, dan siapa-siapa yang berminat dalam melaksanakan kajian yang berbentuk kualitatif ini bolehlah merujuk kepada blog saya ini. Okey. Jadi uh, dalam blog saya ini ada saya nyatakan bagaimana kita nak menulis dan melaksanakan kajian. Jadi di sini ada 5 bab yang saya khususkan, iaitu pengenalan, tinjau literatur, metodologi kajian, analisis data, rumusan dan perbincangan. Itu kelima-lima bab ada di sini. Jadi saya harap dia dapat membantulah anda semua yang ingin meneruskan kajian dalam kualitatif. Okay. Tapi hari ini saya akan fokus kepada tinjauan literatur sebab ramai pelajar yang tertanya tentang kepentingan tinjauan literatur ni. Ini masalah besar sebenarnya tinjauan literatur ni. Jadi sering kali lah apabila pelajar master ke PhD ke datang berjumpa dengan pensyarah, okay, mereka ada yang ialah dalam berbagai-bagai bentuk lah. Ada yang sudah bersedia, ada yang belum bersedia kan. Okay. Ada yang juga datang dengan penulisan yang agak lengkap dan seolah-olah ingin terus melaksanakan kajian. Ada juga yang begitu. Okay. Jadi, tetapi apabila pelajar-pelajar berjumpa dengan penyelia atau pensyarah, seringkalilah sebagai pengenalan mereka minta menjelaskan apa yang sudah diketahui, okay? Dan jika dilihat maklumat-maklumat yang dipaparkan itu masih kurang jelas, maka seringkalilah diminta untuk membuat tinjauan literatur. Dan bila diminta membuat literatur ni, maksudnya diminta membaca kajian-kajian terdahulu, teori-teori, konsep-konsep terdahulu agar difahami sebelum memulakan kajian. Okey. Dan biasanya penyelia akan memberi masa lah untuk bacaan ni. Okey. Di sinilah nak kelihatan kekuatan pelajar, sama ada PhD atau master, sama ada mereka sedia untuk meneroka jurnal-jurnal, thesis, research sebelumnya dan sebagainya. Okay? Jadi, mengapa perlunya membuat tinjauan literatur? Okay? Mengapa perlunya? Okay? Ada pelajar yang dia rasa macam dia dah bersedia, tetapi sekiranya dia tidak membuat tinjauan literatur, kemungkinan besar apa yang dilaksanakan tu mungkin agak meragukan. Okay? Jadi di sini saya gariskan kepentingan membuat tinjauan literatur. Okay? Yang pertama ialah memastikan bahawa anda benar-benar memahami apa yang anda ingin kaji. Okay? Kalau anda tidak meroka dengan sepenuhnya, membuat tinjauan literatur yang sepenuhnya untuk sebelum melaksanakan kajian, kemungkinan besar kajian anda tu kurang berfokus. Apa maksudnya? Okay, saya sering berjumpa dengan pelajar, ini pengalaman saya kan. Ada pelajar yang datang, contohnya ada pelajar yang datang dah siap dengan penulisannya, seolah-olah nak laksanakan kajian, seolah macam cukup bersedia untuk melaksanakan kajian. Okey. Jadi seringkalilah saya bila dalam situasi begini, saya akan tanyalah,
apakah teori yang mendasari kajian awak? Okey, saya tanya lagi, apakah konsep yang awak gunakan? Okey, jadi bila ditanya biasanya dua soalan ini, inilah yang akan menentukan anda betul-betul bersedia ataupun tidak. Sekiranya anda dapat menguasai dua perkara ini, boleh dikatakan anda cukup bersedialah untuk meneruskan dan jalan anda itu lebih mudahlah, kan? Tetapi persoalannya bila ditanya begini, sebilangan besarlah tidak dapat memberi penjelasan dengan sempurna lah. Jadi sebilangan daripada mereka ni bila datang ingin melaksanakan kajian, seolah-olah kajian itu cukup apa tu, cukup cukup apa tu, cukup mudahlah bagi mereka untuk terus tanpa memahami teori dan tanpa menyediakan konsep. Dan ini adalah kurang tepatlah. Jadi ada pelajar ya, bila ada yang statement dia kata dekat penyelia pada saya lah. Bila saya datang dulu, dia kata bila saya datang dulu saya rasa saya sudah bersedia untuk melaksanakan kajian. Tapi bila saya bercakap dengan doktor, saya mula sedar banyak benda yang perlu saya tahu. Okey. Jadi inilah sebenarnya yang kita kata, yang kita maksudkan dengan tinjauan literatur, tinjauan bacaan. Dan yang pertama ialah memastikan bahawa anda benar-benar memahami apa yang anda hendak kaji. Okey. Dan bila kita nak memahami itu, perkara yang kedua yang kita, kepentingan yang kedua adalah tentang memahami tentang teori. Paling penting memahami teori. Teori yang mendasari kajian kita. Apakah teori yang mendasari kajian kita? Adakah kajian kita berbentuk kognitif ataupun macam mana? Okey. Dan apabila bentuk kognitif, maka teori yang berkait dengan teori kognitif mesti kita kuasai supaya kajian kita tu selari dengan kehendak teori, menjadi dasar kepada kajian kita. Teori yang mendasari kajian kita. Okey. Dan bila kita nak laksanakan yang kepentingan yang ketiga ni, bila kita nak laksanakan kajian, satu perkara yang perlu ada bagi suatu kajian ialah kerangka konsep. Dan anda dikehendaki membina kerangka konsep itu. Okey? Mungkin satu cara yang paling asas ialah menggunakan kerangka konsep yang sedia ada, yang sudah dibina oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Tetapi sekiranya anda berbuat begitu, dia amat kurang baiklah, kurang baik. Dan biasanya untuk master, untuk sarjana dan PhD ni anda perlu membina kerangka konsep sendiri ya. Sama ada anda ubah suai kerangka konsep kajian sebelumnya ataupun anda membuat kerangka konsep sendiri. Jadi itulah kerangka konsep. Dan untuk memahami apa itu kerangka konsep, anda kena mendalamilah apa itu kerangka konsep. Dan di sini saya hanya menerangkan kepentingan tinjauan literatur, iaitu untuk membina kerangka konsep. Dan kepentingan yang keempat adalah menjelaskan tentang konsep serta ciri-ciri atau sifat-sifat dengan jelas. Jadi bila kita ada kerangka konsep, di dalam kerangka konsep itu ada konsep-konsep yang tertentu yang kita fokuskan untuk kajian kita. Dan di sinilah pendetalan yang kita perlu buat. Setiap satu daripada konsep itu kita mesti fahami dengan jelas dan kita mesti paparkan dengan jelas dalam penulisan kita. Dan yang kelima ialah mendalami kajian-kajian terdahulu atau kajian-kajian yang sudah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, membabitkan kajian yang akan anda jalankan. Ini kajian terdahulu. Jadi bila anda membaca, mendalami kajian-kajian terdahulu, anda bukan sahaja dapat mengetahui apakah hasilnya, apakah dapatan kajiannya, tetapi yang paling penting adalah anda boleh memahami bagaimana dia laksanakan, apakah kerangka konsep yang ada, apakah objektif dia, objektif kajian dan sebagainya. Banyak perkara yang anda boleh pelajari daripada kajian-kajian terdahulu melalui tinjauan literatur ini.
Dan yang keenam ialah perkayakan maklumat tentang kajian yang anda akan jalankan agar membantu anda dalam penulisan bab, rumusan dan perbincangan. Okey, tinjauan literature ini amat penting sebenarnya. Apabila anda ada banyak pengetahuan, banyak maklumat, cukup mudah untuk anda memahami kajian anda sendiri. Dan ini membantu anda membuat rumusan atau perbincangan dalam bab 5. Jadi, tanpa bacaan, tanpa tinjauan literature yang baik, anda akan menghadapi masalah yang besar dalam membuat rumusan dan perbincangan. Dan bila berlaku begitu, bermaksud anda gagal untuk meyakinkan pembaca apakah hasil yang diperolehi daripada kajian anda. Okay? Jadi itu sahaja untuk kali ini. Saya akan bincangkan tajuk-tajuk yang berikutnya dalam perjumpaan seterusnya. Okay? Terima kasih. Saya Dr. Muhammad Uzi dan kita jumpa lagi lain kali. Sekian. Assalamualaikum dan terima kasih.